Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm. Waftah alaina abwaba fadlik wanshur alaina khazaina rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahhil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala kerana banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kurnia dan beri kepada kita. Kita berada di dalam keadaan yang kita suka dan kita terima, kita redha. Ini maknanya kita dapat rahmat, dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba tengok susunnya Al-Quran, dia mensifatkan Allah mula dengan kata bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang sangat kasih sayang, yang banyak berrahmat kepada hamba dia di dunia dan di akhirat. Selepas pada tu, oleh sebab Allah ni bersifat dengan rahmat, so Allah kata gitu, mungkin kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan bagi sekalian alam. Allah tu dia bersifat dengan kasih sayang, dengan beri rahmat. Dia kalau dia tak kasih, tak sayang, tentulah kita ni binasa. Dengan sebab kita salah dengan dia, dia selalu mengazab kalau dia tak kasih sayang. Tapi oleh kerana dia kasih sayang, dia tak azab. Bahkan kasih sayang dia tu luah, wasi'at kullash, wasi'at luah rahmati, rahmat aku ataupun rahmatullah kullasyai, semua perkara teluh habis sampai kepada seteru dia pun dia beri nikmat, dia beri rahmat. Alhamdulillah. Dan di antara rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dia utuskan rasul. Dia hantarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan rasul-rasul yang lain supaya menunjuk manusia ni kepada jalan yang betul. Kerana manusia kalau serah kepada tabiat dia, serah kepada era dia, dia pergi ikut belok. Dia tak boleh nak berjalan betul tabiat manusia. Perasaan manusia ni dia berasa nak ikut salah. Inna wa ma ubarri, kata Zulaikha, wa ma, Allah cerita dalam Quran, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak melepaskan diri aku tak kata aku ni orang berduruh, aku tak kata aku ni orang betul. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratun bisu, sungguhnya sangat suruh, ia sangat tekan tu dia bisu dengan jahat. Sifat diri kita ni dia tekan kok tak molek. Dan kita pula, kita Tuhan bawa tumbik daripada perut ibu, tak erti sekarang habuk bodoh. Maka orang perangai tak molek tuai bodoh ni, kalau tak ada pemimpin dia, orang tak ada juru heret tali hidung dia, dia sesak cerak lah.
Dia pergi tak betul re cerak, tak betul benar cerak lah. Tengok lembu kita nak bergala, kita kena heret dia. Kalau tak ada heret dulu kat tak orang nak sok cih lah, dia tak erti. Sebab dia bodoh, dia tak erti apa dia nak buat lagu mana pun dia tak erti. Kena heret dia rak dulu. Ini seperti jugalah kita manusia ni kena ada orang heret tali hidung. Memang kita kena mengaku, kita kena kenal diri kita bahawasanya kita ni seorang yang fakir, seorang yang sesak, seorang yang berhajat, seorang yang kekurangan segala-galanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu di dalam keadaan yang dhaif. Duduk di dalam keadaan dhaif, mata kita dhaif, tengok tak nampak, tak cerak mana. Tengok duk bertukar semua. Telinga kita dengar tak cerak. Orang kita tak gagah nak buat gopo pun tak nak boleh mana bobo boleh buat kerak-kerak kayu gitu ya. Nak buat tak erak, orang kita tak kuasa. Makna kesemuanya kita dhaif, fikiran kita bodoh, tak siapa tak nampak boleh nak buat ramalan tahun ni, tahun depan, 10 tahun, 100 tahun benda ni kena jadi gini cerak, tak siapa. Itu nak ayat kita tak ada ilmu. Betul, ilmu yang sempurna bila kita klik sini, yang sempurna tidak ada yang sempurna melainkan Allah. Yang sempurna hanya Allah sahaja. Dialah kuasa sungguhnya segala-gala. Dia tahu segala-gala, benda ni nak jadi gini, tahu habis segala-gala. Dia dengar semua perkara, semua suara, tak kira suara derah, suara kohor, tak kira. Tu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kenal kita, kenalah Allah. Tu ulama kita kata bukan hadis, man arafa nafsahu arafa rabbah. Man arafa nafsah, siapa-siapa kenal diri dia, arafa rabbah ataupun faqad arafa rabbah, maka sungguhnya kenal ia akan Tuhannya. Bila kita kenal kita, kita kenallah Tuhan kita. Tuhan kita ni dia akah dengan kita ya. Dia lek sana, kita lek sini. Dia lek sana sebagai lek sana sungai, kita lek sini sungai. Kita hitam, dia putih maknanya. Kita halus, dia besar. Kita bodoh, dia cerdik. Makna lagu tu. Lek sana tu ya, tak payah. Pak kita ke apa ni? Kita putih ke hitam kita? Kalau kita tak kenal kita putih ke hitam, tak kenal Tuhan. Kita putih ke hitam? Abang. Cuba tengok nak tahu kenal Tuhan ke tak? Kita ada putih, ada hitam, ada kelabu, ada biru, ada macam-macam. Tak ada. Kalau gitu Allah tak boleh nak kata putih, hitam, biru, hijau, kuning, pokok, tak boleh. Ya lek sana tu. Ya tak boleh nak kata sebab kita ni ada tengok daun kayu tu ada hijau, daun kayu tu merah, ada kelabu, putih. Semua warna kita. Allah lek sana tu tak ada, dia bukan jenis berwarna. Kita tahu tak? Tang langit ada gapo, bumi ada gapo. Kalau tahu, tak ada duk sejik ni dah kalau tahu. Pah ke Amerika, pah ke Hanjai, pah ke bakok kata dah. Betul ni ada emas, betul ni ada perak, betul ni ada mata. Okey, gali ambil dia berat ada. Kaya besar dianya. Kita tak tahu. Bawah rumah kita pun kita tak tahu. Kadang-kadang mimpi tekah-tekah juga pergi gali waktu boleh mongkuk so. Tak boleh duit juga. Boleh saja ya. Tu kita. Nak ilmu kita ada tak? Tak ada ilmu. Lepas tu dah tahu juga tu sikit-sikit. Tahu sikit-sikit tu Allah ada ilmu, Allah tahu segala-gala. Tu gulawai dia.
Kita tahu sikit, Allah tahu segala-galanya, tahu habis, tak ada hak dia tak tahu. Kita lemah, Allah sangat kuasa, Allah kuasa semua perkara. Kita mari di mana weh? Kita mari di tak ada. Allah bukan mari di tak ada. Allah bukan mari di tak ada. Faham mana? Dia ada bahasa dia bahasa dia, tamacak dia ada, tamacak baik ada, dia baik ada. Bukan baik kena berjadi, bukan tak ada, mari ada dak. Itu hak kata qidam. Bahasa Arab kata qidam. Ada dia sedia kala, ada dia bukan mari di tak ada. Qidam itu ibarat daripada ternapi adam sabiq, ibarat daripada ternapi tak ada hak dulu daripada ada. Kita ni ada dulu pada ada, kita ada tak ada dulu, tak ada mari ada. Allah ada dulu pada ada, dia ada dulu pada ada tak tengah tak ada. Itu dia panggil qidam. Ada dia bukan mari tak ada. Beza dengan kita ada mari di tak ada. Kita manusia ada berqadar, ada qadar, ada 100 kilo, 200 kilo, 50 kilo, 60 kilo. Allah tak boleh nak kata dia berqadar. Jeka, 2 jeka, 3 jeka, 4 jeka, setor, 2 setor, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, tak ada. Allah bukan jenis lagu tu, tak boleh nak timbang kilo. Tu kata laisa kamislihi syai', tidak menyamai Allah sewaktu pun, tak ada satu benda serupa dengan Allah. Itulah orang ahli sunnah, Allah bukan jenis makhluk, Allah bukan jenis beranggota. Ada kepala, ada tekak, ada hidung, ada gigi, ada anak lidah, ada kaki, ada tangan, ada jari. Tak ada. Bukan jenis pacing serupa dengan manusia dah. Bukan pacing kita. Sebab kalau pacing kita, dia kena serupa dengan kita. Bila serupa dengan kita, dia kena ada orang yang membuat dia lah. Benda ada qadar tertentu. Air secupak di dalam jebu, dia boleh mari masuk ke tak? Dah jebu, aku nak masuk dalam jebu ni secupak, boleh tak? Tak boleh. Bila benda berqadar ni, dia kena ada orang juru suka wik dia. Banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Itu kaedah akal. Kaedah akal, benda berqadar kena ada orang juru muqaddir, orang yang juru mengqadarkan dia. Masjid ni berapa meter? 20 meter panjang. 15 meter kok buka. Dia pakai jadi gitu ya kerana dia kena ada orang ukur wig dia. Ukur banyak ni, tak banyak ni. Itu benda berqadar dia panggil. Oleh itu, tiap-tiap benda yang ada qadar ni kena ada yang mengqadarkan dia, yang membuatkan dia jadi banyak tu, banyak tu, banyak tu. Atau kita mengaji dalam ta'alluq iradat, Allah mentaksis, Allah menentukan benda ni nak lebih banyak ni, benda ni nak lebih besar ni. Bukan jadi duk Tuhan buat dengan tak ada qadar, tak tahu dia buat lebih jadi gitu dah. Ada siap dah, dia panggil camnuan camkat dah. Camnuan camkat dia tu Allah camkat siap dah. Langit nak berapa lapis, besar mana, luas mana, bumi berapa lapis, luas mana, pasir dia berapa butir, air dalam bumi ada banyak mana, air maritah langit ada banyak mana. Semua dia tentu siap dah. Dia menentu. Allah yang menentu. Kalau Allah ada qadar, tentu ada yang menentukan dia. Siapa nak menentu dia? Yang menentu dia tu tak ada qadar, hak nun Tuhan. Itulah maknanya di antara cara kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala
kita kenal bahwasanya dia tak serupa dengan manusia, manusia tak serupa dengan dia. Itu setengah pada hak penting sekali. Dia tunggal. Dia tunggal, tak boleh nak banding dengan hak mana-mana. Itulah mana qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katalah engkau ya Rasulullah, Tuhan hak mu tanya Allah, Tuhan aku hak mu tanya tu, Allahu ialah Allah, nama dia Allah. Ahad, tunggal. Asa, bukan satu, asa. Tak ada yang kedua. Nak kita kata dua, tiga, tak ada. Allahu, dia lagi Allah. As-samad, tempat tupu segala hajat. Semua orang ada hajat ke apa, kena tupu dia lah, kena tupai dia lah. Tupai, tempat tupu segala hajat. Kalau ada hajat ke apa, nak berjaya kena dia. Kalau tak masuk dia, tak berjaya. Lam yalid wa lam yulad, dia tak beranak. Wa lam yulad, dia bukan anak orang. Dia tak beranak, yakni dia tak ada anak. Tak ada bakal dia. Mana bakal Tuhan weh nak pergi jumpa dengan orang-orang tu, anak cucu cicit dia, tak ada. Ada orang kata Isa anak Allah, itu tak betul kalau dah. Tak kena. Karena Allah bukan jenis beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan dia. Dia bukan anak orang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah yang menyamai, yang menyerupai seorang pun, satu pun tak ada yang serupa dengan dia. Bukan seorang, satu pun. Sama ada orang, sama ada binatang, sama ada air, sama ada langit, sama ada bumi. Tak ada satu benda pun hak serupa dengan dia. Surah Qul Huwallah ni, dia panggil nama dia surah Ikhlas. Surah untuk nak membersihkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada serupa dengan makhluk, membersihkan Allah, menyucikan Allah dengan keesaannya. Kata dia bersih, dia dia Tuhan. Tapi itu orang kata kena Allah pada dengan qul huwallahu ahad. Kalau kita faham molek sungguh pada. Oleh kerana demikianlah setengah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suka dengan surah Qul Huwallah, dia kasih dengan surah Ikhlas, sehingga tiap-tiap kali dia semaya dia jadi imam bagi satu kumpulan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok kecil yang Rasulullah hantar pergi dakwah, yang Rasulullah hantar pergi perang untuk menyebar agama Allah Subhanahu wa taala. Latih dia jadi amir, latih dia jadi ketua, pemimpin di dalam jamaah kecil tu. Bila dia jadi imam, dia baca qul huwallahu ahad tiap-tiap rakaat. Fatihah, baca surah mana pun dia sudah dengan qul huwallah, dia tak tinggal qul huwallah, baca semua. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, semaya mana pun qul huwallah lah dia aja. Sahabat-sahabat yang lain lari dia. Jangan baca gini, kerana baca gini Rasulullah tak semaya gini. Rasulullah baca surah dia surah qul huwallah dah rakaat pertama, rakaat kedua surah lain pula. Kalau baca surah kuliah, surah kedua qul huwallah, tak ada kuliah semua gitu, tak ada. Dia pun jawab kata, kalau kamu kalau munak lagu ni, mung cari orang lain lah jadi imam, aku nak turut mung fak mung. Kalau aku jadi imam, aku nak baca gini, aku buat lagu ni,
Aku berasa lagu ni dah, maknanya aku nak buat lagu ni. Kalau mu nak suruh aku beradu, mu jadi tak email sendiri, dia malah jadi tak email. Pakak cari dia dalam kalangan fak dia tu, cari nak untuk jadi ganti email tu, fak dia tak setuju benar lah. Cari tak jumpa hak lebih pandai, hak lebih bijak, hak lebih alim daripada dia. Pakai kata pakai mung kan, tak ada lah orang lain, mung juga. Dia jadi pun terus. Bila klik jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, royak hadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang ni ketua kita hak Rasulullah letak tu semaya tak serupa dengan Rasulullah, lari tak erti, suruh beradu, tak beradu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat Rasulullah panggil sendiri, Rasulullah tanya, apa mun tak beradu? Sahabat mun larang. Satu riwayat Rasulullah kata gini, mun tanya dia, mungkin tanya dia tengok sebab gapo boleh dia buat lagu tu. Rasulullah kata, mungkin tanya sebab gapo boleh dia buat lagu tu. Maka sahabat hak tafsir juga kita tanyalah hak mengadu tu. Kita tanya dia, dia kata aku kasih kepada surah Ikhlas, aku kasih kepada surah Qul Huwallahu Ahad. Dia jawab, kata inni uhibbuha, sesungguhnya aku kasih akan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Engkau kasih akan surah Qul Huwallah itu, kasih engkau akan surah Qul Huwallah itu adkhalakal jannah, memasuk akan dikau ke dalam syurga, buat bimu masuk syurga. Jadi tangga bagimu masuk syurga, jadi sebab bagimu masuk syurga. Nak ayat kata besarnya surah Qul Huwallah, kasih kepada surah Qul Huwallah boleh masuk syurga. Suka pada surah Qul Huwallah boleh masuk syurga. Di antara sebab yang boleh jadi orang-orang kita buat keduri arwah gapo baca Qul Huwallah hadiah kepada ruh-ruh yang telah meninggal kita dah, kerana dia besar surah Qul Huwallah. Sebab apa boleh dia lebih? Sebab apa boleh dia besar? Sebab semua dia tu berkecek tajuk Allah Subhanahu wa taala, royak sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masuk hak lain langsung. Hak Allah betul-betul. Tak serupa dengan surah lain. Ada berkecek hak dunia, ada berkecek hak menego, macam-macam. Surah Qul Huwallah tak ada, hak Allah saja-saja. So Allah orang kasih kepada surah Qul Huwallah, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, suka nak kenal Allah. Suka nak tahu Allah lagu mana. Allah ni Tuhan aku ni lagu mana. Lagu tu. Maka dia boleh dah ada tu, Tuhan lagu ni, Allah lagu ni. Dia boleh, dia suka. Nampak dah dia dalam hati ni Allah Subhanahu wa taala. Atau nak ayat kata kenal Allah Subhanahu wa taala melalui surah Qul Huwallahu Ahad. Boleh. Dengan hadis tu, hadis yang sahih tu juga boleh kita ambil bahawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak tolak apa yang diada-adakan. Semua yang diada bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu tolak dah. Maksudnya benda yang dia tak buat, orang lain buat, dia kata tolak, kata tak boleh dah. Itu sunnah Rasulullah. Hanya dia suruh tanya dulu, dia buat kira besar.
dengan sebab-sebab, dia buat kira besar dengan niat. Sebab dia kata innamal a'malu binniyati. Tu pokok hak besar kaedah dalam agama. Oleh kerana inilah Imam Bukhari termasuk hadis ni, Imam Muslim, Imam Nawawi khususnya masuk dalam hadis arba'in, hadis mula-mula dah. Imam Nawawi dia tulis hadis arba'in tu, dia pilih hadis sebagai kaedah agama. Satu-satu hadis tu boleh satu robok agama, satu dalam 4, satu hadis tu setengah agama, satu hadis tu satu dalam 3 agama. Kalau bagi 3 dia setengah dah. So dah dalam 3. Innamal a'malu binniyat ni satu hadis yang besar, dia panggil kaedah yang besar di dalam agama. Dia tilik amalan ni dengan niat. Innamal a'malu binniyati. Sungguhnya segala amal itu dengan niat. Oleh itulah Rasulullah baca qul huwallah, dia panggil amal, satu amalan. Lepas tu tanya dia buat gapo, buat sebab gapo boleh baca qul huwallah tiap-tiap rakaat. Dia niatnya kerana kasih. Bila buat di atas bina, di atas kasih, maka balasnya dia mengikut kekasih dia itulah. Orang yang dia kasih asalnya dia boleh duduk sekali dengan orang yang dia kasih. Maka dia kasih kepada Allah, Allah meletakkan dia, Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Itulah kelebihannya. Dari hadis ni juga maknanya tak betul. Tak kena bagi mereka yang mengatakan salah, berdosa, bid'ah, kita buat apa yang tidak buat oleh Rasulullah, yang tidak dibuat oleh orang dulu-dulu, orang salaf, daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada atba'ut tabi'in. Itu tak betul. Kerana apa? Kerana berlawan, kerana bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana sunnah Rasulullah, cara Rasulullah sallallahu, makna sunnah Rasulullah, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara dia tak tolak semua perkara yang baru ada. Perkara baru ada setengah dia beri jaga. Kata perkara ni tak boleh buat. Kerana berlawan dengan kaedah agama, berlawan dengan suruhan agama, larangan agama. Seperti orang tak mau tidur, nak semaya terus sepanjang malam, tak si tidur, nak puasa sepanjang siang hari, tak si buka, nak terus sama-sama. Itu dia berjaga. Itu tak boleh. Kerana bercanggah dengan kaedah agama. Haram puasa wisal, berhubung-hubung dengan tak buka. Haram mencapakkan diri di dalam kebinasaan. Tuhan larang dalam Quran capak diri dalam kebinasaan. Orang puasa tak buka, orang semaya tak tidur, orang panggil capak diri di dalam kebinasaan. Salah. Adapun diri semaya, dia tak larang. Dia kata mung semaya, mung tidur. Mung puasa, mung buka. Puasa buka, puasa buka. Nak puasa sokmo tak leh. Diri semaya, diri puasa dia tak larang. Larang puasa sokmo, semaya sokmo. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tiap-tiap bagai kebaikan, tiap-tiap benda hak baik, walaupun tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilarang di dalam agama. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak larang di masa dia. Walau dia tak buat pun, sahabat buat, yang dia tak buat beberapa perkara. Itu kaedah penting. Dan di dalam kaedah ilmu akidah kita, di dalam ilmu aqaid, ilmu usuluddin kita ni, kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui surah Qul Huwallahu Ahad. Allah itu tunggal,
Allah itu tidak sama dengan dia sewaktu pun. Dengan itu juga salah orang yang mengqadarkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada qadar, ada camnuan camkat, ada camkat dia, ada ukuran dia. Walaupun kita tak tahu ukuran dia banyak mana, tapi ada ukuran. Dengan bahawa Allah ada badan dia, ada tubuh, Allah ada tangan dia, Allah ada kaki dia, Allah ada kepala dia, Allah ada paha dia, Allah ada tapak kaki dia. Itu Allah ada camnuan camkat nama dia. Ada camkat ke tak lagu tu? Ada qadar ke tak lagu tu? Tentu ada qadar. Kalau kita buai kaki, buai tangan, tinggal tubuh, mana ada banyak tu. Banyak dia tu. Cuma tak tahu tubuh dia besar mana, kaki dia besar mana, kita tak tahu ya. Supaya langit kita tahu tak besar mana? Tak tahu berapa dia, tapi ada lah. Amo tahu langit besar mana? Bumi tahu? Tahu tak bumi besar mana? Cerak bumi 1 met cerak boko. Ni semut cerak. Lepas tu lebih ada tu tak tahu lah. Semut tu cerak saya panggil. Tu qadar dia. Langit sepatu kak. Semut betul dengan bumi ni cerak. Tu ada qadar dia. Lepas tu hak lebih pada tu kita tak tahu. Tu dia panggil qadar tu. Ada qadar je panggil lagu tu. Tu ada camnuan dia panggil. Ada camnuan. Kita boleh suka. Kita boleh ukur. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan jenis ada camnuan camkat. Bukan boleh nak ukur qadar sembik 2 met kita tak boleh. Tengok kita kena ukur kayu ke, ni boleh ni tiel 4 butong, lepas tu rasuk pula boleh 4 butong. Lebih tu tak tahu, tapi banyak ni cerak. Tu tengok kita ada ukur tu kan. Mana kayu tak ada apa tu? Ada qadar. Pada mana jual apa ni? Nak jual 40,000. Padahal 40,000. Tengok ukur dulu tu ambil berapa keping nak buat kayu ke apa tu, boleh kira rega padah. Panggil benda berqadar. Itu makhluk Allah, sifat makhluk Allah, sifat benda lain daripada Allah begitulah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menjadikan semua perkara, Allah mengqadarkan semua perkara tu sebagai qadar. Ada qadar. Itu sifat makhluk Allah yang Allah cerita di dalam Al-Quran. Hak kita ada tengok pun lagu ni. Makhluk Allah tak kira. Semua makhluk ada qadar. Bila kita kenal makhluk Allah ada qadar, Allah lek sana tu. Lek gulawai. Allah ada qadar tak? Tak ada qadar. Kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan. Kenal makhluk, kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, kenallah Tuhannya. Itu kaedah dia. Tuhan tak boleh kita nak ukur dengan makhluk, nak kias dengan makhluk. Dia panggil Allah, nama dia benda gaib yang wajib kita percaya. Siapa tak percaya hak ni, orang tu kafir, orang tu munafik. Ya dhabitnya di awal Quran tu sifat 3 jenis. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tamanya orang muttaqin, orang beriman. Sifat dia raga nak orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman dengan benda gaib. Kena percaya dengan benda gaib. Tak boleh nak ukur dengan mata, nak tengok dengan mata, nak dengar dengan telinga, nak jamuh dengan tangan, kecak dengan lidah, siung dengan hidung, tak boleh. Dia panggil benda gaib. Nak jamuh tak boleh ni. Orang beriman, dia beriman dengan benda gaib. Satu kumpulan. Kumpulan ni Allah hukum ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang berada di atas pertunjuk, orang di atas garis yang betul daripada Tuhan. Hak ni hak Tuhan nak suruh duduk lagu ni, betul tu. Bah orang ni akhir dia wa ulaika humul muflihun. Mereka hak ni sajalah al muflihun, yang beruntung dan yang bertuah. Orang bertuah, orang beruntung, orang ni saja. Lain pada ni tak.
Kumpulan yang kedua Allah kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya segala orang kafir. Yang kedua kumpulan orang kafir. Orang kafir ni lagu mana? Sifat dia khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Orang yang Tuhan berteri, Tuhan katuk, khatamallahu ala qulubihim, Tuhan berteri hati dia katuk, tak terbuka. Ya tepat reti duduk di hati. Kalau hati terkatuk, hati tak terbuka, tak usah royak lah, tak usah beri gopo lah, dia tak erti dah. Kita nak minta maaf dengan orang hak hati katuk, dia katuk hati dia, tak usah mari kot, tak boleh kita. Hati terkatuk. Orang kafir ni Allah katuk mata hati dia. Wa ala absar khadamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan di atas telinga dia pun Tuhan berteri juga, katuk pain tak boleh dengar, dengar tak serupa dengan tak dengar. Wa ala absarihim ghishawah, dan di atas mata-mata mereka itu ada ghishawah, ada selaput, ada dinding selaput pekuk mata, tak nampak. Orang duk pergi masjid, dia tak tanya orang pergi kana tu weh. Dia tak nampak. Cah, dia tak nampak kata orang pergi masjid. Kalau orang nak pergi nak pergi kena, itu kana weh, kena. Oh, kena. Dia nampak ada. Akhir Allah hukum walahum, dan bagi mereka itu azabun azim, azab yang sangat besar. Azab yang sangat besar. Yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakadzibun. Puak menipu, puak bohong. Puak penipu, puak bohong, kecau, puak kecau. Wa minan nas, dengan pada manusia, mayaqul, mereka yang berkata amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin, walhal tidak ada mereka itu yang beriman, padahal tak percaya dia. Yukhadi'un Allah, kecang mereka itu akan Allah, kecang, tipu, kelang ya. Wallazina amanu, dia kelang orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dia tak kecang malaikat, dia kecang diri dia sendiri, dia tipu diri dia sendiri. Wa ma yash'urun, dia tak sedar, dia tak khabar. Orang ni fi qulubihim marad, ada di dalam hati dia yang sakit, ada dalam hati dia sakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah sakit lagi. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, bagi mereka itu azab yang sangat sakit dengan sebab mereka itu kecek bohong, menipu, kecau. Dua puak ni sifat dia lagu ni tak terima sekarang habuk dia panggil. Yang kedua menipu, kayak dah aku percaya. Oh Tuhan tak ada apa, ada. Tapi semaya tak? Tak. Kalau dia semaya depan orang aja. Dia semaya juga malah gitu ya. Buat supaya gagak pagu, ayam makan upai, bobo ubat sudah. Tu sifat dia. Kalau kita beriman sungguh pun kita ambil sifat tu sifat orang tu, kecek bohong, menipu, kena amanah. Orang percaya dia mengenak selalu dah. Ayatul munafik salas. Tanda kata orang tu munafik, kecong Tuhan, kecong orang mukmin 3. Tanda orang hak munafik ni. Iza haddatsa kadzab, bila dia berkecek bohong. Wa iza wa'ada akhlaf, dia bila berjanji dia mungkir janji. Wa iza tumina khan, bila orang amanah, orang harap dia kena lalu dah. Orang beriman
Kita orang muttaqin, alhamdulillah, dia beriman bil ghaib, dengan benda ghaib. Di antara benda ghaib iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya Allah. Kita kena percaya Allah benda ghaib. Apa benda ghaib? Dia tak boleh sampat, dia panggil. Benda tak boleh sampat, bahasa saya panggil. Tak boleh nak touch, tak boleh nak tekan, nak jamuh tak boleh. Ya sampak ni bukan jamuh saja. Jamuh dengan tangan, dengar dengan telinga, tengok dengan mata. Tak boleh raka. Allah tak boleh raka tu. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak mendapat akan dia oleh mata. Nak tengok tak ada. Tengok Nabi Musa minta. Nabi Musa minta ni ada dua kalanya. Setengah ulama dia kata Nabi Musa minta kerana kaum dia tu kasar. Dia kata kan, qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak beriman dengan engkau ya Musa sehingga kami nak tengok Allah dengan mata lenda gini. Kalau tak boleh tengok Tuhan dengan mata lenda, aku tak percaya. Tu umat Nabi Musa. Aku tak percaya, aku tak terima. Buat kami tak terima. Nabi Musa berdoa dengan Allah. Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya wahai Tuhanku, minta engkau berlihatlah akan daku. Bui tengoklah engkau akan ku. Bui aku nampak engkau. Aku nak tengok. Allah jawab kata, qala lan tarani. Allah kata, engkau tak akan dapat lihat akan daku. Mu tak boleh tengok. Tak boleh. Walakin inzur ilal jabal. Tapi mu tengok noh kepada bukit Tursina. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau mu tengok bukit tu duk tetap, duk dia tak bergerak, mu boleh tengok aku. Mu tengok bukit. Nabi Musa tengok bukit Tursina, bukit berkocok gudu. Nabi Musa tengok bukit berkocok, rebah selak dah pasal. Allah isyarat kata, mu tak boleh tengok aku. Allah royak betul-betul mu tak boleh tengok. Kalau mu tak kuasa nak tengok aku, mu tak boleh. Cuba mu tengok bukit. Bukit berkocok. Kalau bukit tak berkocok, mu boleh tengok. Nabi Musa tengok bukit berkocok, mana tak boleh tengok. Betul dengan ayat kata la tudrikuhul absar. Begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sabit di dalam hadis Muslim, Sayyidina Abu Dzar tanya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Engkau lihatkah Tuhan engkau? Nabi jawab, nurun anna arah. Cahaya, macam mana aku nak lihat dia? Aku tengok tak boleh, aku tak tengok dia. Nabi tak lihat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada, sebab Allah bukan jenis dilihat. Bukan pasal kita tak boleh nak sampat, tak boleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu nak ukur Allah dengan makhluk tak boleh. Nak qiyas Allah dengan makhluk tak boleh. Kalau makhluk lagu ni, Allah lagu lain. Itu makna je. Itu kata sifat mukhalafatuhu lil hawadith, menyalahi Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baru. Oleh itulah tak betul, salah orang yang buat kita serta beriman dengan apa isi kita yang mengatakan ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tajuk kita, iaitu innallaha khalaqa Adam ala suratir rahman. Allah buat tu ada di atas rupa Tuhan nama Rahman. Allah buat tu ada serupa dengan Allah. Nama kitab dia Aqidatu Ahlil Iman fi khalqi Adam ala suratir Rahman. Kepercayaan orang beriman tentang Allah buat tak ada di atas rupa Tuhan, rupa Allah. Tu ada tu Tuhan buat rupa Allah dah, bab tu dah Allah. Turut hadis tu, turut pegangnya orang buat kitab tu, wal a'yadzabillah. Tu tak betul dia panggil. Tak kena. Sebab apa? Kaedah kita royak dah sini,
Allah tak boleh ukur dengan makhluk. Mana-mana cara pun tak boleh. Tiba-tiba dia ambil tu ada tu buat gambar Tuhan selalu dah. Macam mana nak betul ya? Allah kata laisa kamitslihi syai. Allah kata lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak ada benda serupa dengan dia. Kalaulah dia buat tu ada serupa dengan dia, mana ada manusia serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ajaran yang sesat, kena jaga. Ataukah kita kena pakai hadis Nabi? Itu ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita kena tahu tu, nak kena kata hadis. Bila tajuk hadis, kita tak ingkar hadis Nabi, cuma kita nak kejap cara nak pakai hadis Nabi lagu mana. Hadis Nabi itu tak ada siapa Nabi, tak ada siapa ingkar. Bila sabit daripada Nabi, wajib kita pakai. Cuma hadis siapa kepada kita daripada Nabi itu, hadis tu berbagai-bagai. Ada kala Nabi kata sungguh, ada kala Nabi tak kata. Orang ni silap dengar, silap royak, ada orang reka bohong di atas Nabi. Itu masalah hadis. Tak serupa Quran. Quran dia tak ada siapa boleh nak ubah, nak main-main, tak boleh. Quran tak boleh nak main-main. Quran tu hak sungguh lagu tu dah masa Nabi lagu mana, lagu tu lah siapa kita. Quran tu hai jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata, aku buat turun Quran, aku jaga Quran. Tak boleh tambah, tak boleh kurang, tak boleh ubah, tak boleh apa sekali. Ada demo usaha tambah. Lah ni buat orang duk usaha lagi, duk ubah Quran. Tapi Tuhan jaga sungguh. Dunia lah ni kan dunia internet. Orang kafir, orang hak biasa jahat tu untuk nak keracuk Islam, nak punuh orang Islam, dia usaha bubuh tambah Quran, ubah Quran. Tapi Tuhan baki letak orang hak ahli tu cari pesak-pesak sini ada orang ubah, sini ada orang ubah. Orang tahu Tuhan jaga sungguh. Hadis Nabi ada orang reka buat hadis maudhu', hadis pelam, dia panggil reka buat. Kadang lapar Nabi kecek lagu lain, orang mari royak lagu lain ada. Seperti innallaha khalaqa Adam ala suratir rahman. Itu dhaif, bukan Nabi kata. Pelam dia lagu tu. Orang yang selalu yang dakwa nak pakai hadis, ni dia kata hadis, dia pakai hadis, hantu hak masalahnya. Oleh itu, orang tak pandai serupa dengan kita, kita kena jangan gaduh. Kita kena tanya orang pandai, orang hak kita siqah, kita percaya, kata dia tak tipu kita, orang ni nak royak benda sebenar, nak heret kita wis selamat serupa dengan dia. Orang kasih kepada kita, kasih apa hak dia kasih untuk dia, dia suka untuk dia, dia kasih juga untuk kita. Tu kita kena cari lagu tu. Orang hak kasih untuk kita tapi dia pandai. Namun ada juga orang tu kasih untuk kita, dia kasih kita sungguh, tapi dia tak apa pandai. Dia nak bawa kita bawa pergi hospital, dia kasih kita, tapi dia tak pandai mana ilmu tu, tak pandai kereta. Kita tak boleh naik juga, tak ada siapa hospital. Dah tengah jalan tu lagi dah nyeprebah dia. Dia kata nak pun dia orang kasih pun kita kena dia pandai juga. Baru boleh kita naik lek belakang dia, baru boleh kita bergantung di kain dia, kita bergantung di baju dia, bergantung di ekor dia, bergantunglah kaki dia. Orang tak pandai. Bagi orang pandai tak apa, serah dia lah. Dia nak buat lagu mana dia pandai, kita tak kena ajar dia. Orang pandai kena ajar tak? Ikut dia lah, dia nak dia. Tapi orang pandai dia kena beriktimad di atas dalil, di atas hujjah. Dia kena pakai dalil. Dalil Quran, hadis, ijma', qiyas, apa hak dipanggil dalil. Dia sendiri pandai, dia tahu hak mana panggil dalil. Pakai tu. Maka hadis Nabi ni memang dia panggil masalah remek dalil. Lebih lagi kita orang kampung ni, kalau hamba nak kacau royak pun dia mau tak faham. Kalau kacau royak cara dia sungguhnya payah nak faham. Dia kena ada asas, ada modal dia tu. Kena tahu istilah hadis-hadis sahih,
hadis hasan, hadis dhaif. Hadis dhaif tu ada berapa bagai, hadis sahih tu ada berapa bagai. Nak tahu. Khususnya nak tahu arah-arah yang panggil. Tengok, hadis Nabi ada hak Nabi kata sungguhlah guning. Hak apa tu orang mari royak banyak bagai tu. Tak boleh kita pakailah, kena pakai hak Nabi. Apa nak tahu lagu tu boleh tak kita? Kita apa boleh tahu tak? Inna Allah khalaqa Adam ala suratir Rahman. Tak betul. Hak Nabi kata sungguh Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Tu hak Nabi kata. Sesungguhnya Allah menjadikan tu Adam ala suratihi, bukan ala suratir Rahman, ala suratihi, di atas rupanya. Ya lagu tu. Tak sama lah tu. Ala suratir Rahman, dia panggil sorah, dia panggil datang dengan isim zahir. Dia kena pergi situ pula. Isim zahir dia panggil isim tunjuk di atas musammahu bila qaidin, tunjuk di atas tuai nama dia totak lah dah. Ala surati, di atas ala suratir Rahman, di atas rupa Rahman, rupa Tuhan Rahman. Betul tak? Kena faham, getih lalu dah. Tak serupa dengan kata ala suratihi, di atas rupanya. Nyo tu isim kinayah, isim kinayah, isim dhamir. Nyo tu boleh belaka. Nyo ni siapa? Di atas rupanya, rupa Adam. Ala suratihi, rupanya rupa Allah. Ala suratihi, rupanya rupa Zaid. Ala suratihi, nyo tu banyak boleh guna, dia panggil kinayah. Supaya kita kecek dia lah. Aku jumpa dengan salah, lepas tu aku tanya dia, lepas aku minta lah barang di dia sikit. Kecek dia pun beri kat aku. Dia tu siapa tu dia tu? Kalau kita kata ini, aku jumpa dengan salah, lepas tu dengan anak dia, lepas tu aku tanya dia, lepas aku minta kat di dia sikit. Dia tu siapa tu? Salah ke anak dia? Tak tentu tu boleh jadi. Dia panggil kinayah tu. Tu kinayah. Tengok qarinah tu. Qarinah. Aku jumpa dengan salah, jumpa dengan anak dia. Lepas aku tanya dia, lepas aku minta lah betulkan pagar dia sikit. Nak gimana dia tu? Segera bahas salah nampaknya. Tapi boleh tak kata-kata anak dia? Aku jumpa dengan salah dan anak dia. Lepas tu aku tanya dia, aku minta betulkan pagar dia dengan pagar aku. Dia terklik mana? Nampak kau salah lah. Apa anak dia sebut kau ni? Anak dia sebut lek belakang, dah kena klik kat anak dia. Kalau bahasa Arab, aku jumpa dengan salah kali dengan anak dia. Aku tanya dia, tanya apa? Tanya anak dia. Anak dia sebut lek belakang, salah sebut dulu. Jauh, dia klik kepada dekat. Kalau kata gini, okey, panggil isim zahir. Aku jumpa dengan salah dan anak dia. Aku tanya salah, aku minta betul kebun salah dengan kebunku. Tu tak ada apa, sorang salah lah dah. Tak serupa dengan kata dia tadi, tak serupa. Apa? Tu cara kerja. Apa hak Nabi kerja sini? Ala suratihi, bukan ala suratir Rahman. Tu ilmu hadis tu payah. Payah betul kata nak tahu hak Nabi so, lepas tu nak pergi faham ni pula hak lain lagi lah. Tak tahu hadis sahih, hadis dhaif. Nak ketentu kata lafaz Nabi sungguh tu. Maka bila kata di atas rupanya, Allah buat tak ada di atas rupanya. Rupa siapa tu? Rupa Tuhan kan? Tak. Tahu mana kata tak? Tengok asbabul hadis, sebab hadis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia lalu kat tepi seorang tok pemulu duk katak hamba dia. Buang katak hamba dia. Serta maki pula dah. Qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak. Minta Allah peruduh muka mung ni. Bahasa muka huduh ni. Minta Tuhan peruduh dan minta Allah peruduh muka orang serupa dengan muka mung ni. Bahasa muka bahasa ini ni minta peruduh. Katak bela-bela maki lagu tu bela-bela. Rasulullah kata,
Bila kata, bila pukul, bila perang seorang kamu, hendak berjauhlah daripada muka. Jangan muka jangan. Nak katak jangan katak muka, nak berdiri jangan berdiri muka, nak gocoh jangan gocoh muka, nak puduh jangan puduh muka tu. Jangan, muka kena berjauh. Muka jangan, di muka jangan, biar duduk gitu. Sebab apa? Innallah, kerana sesungguhnya Allah khalaqa Adam, menjadikan tu ada ala suratihi, di atas rupanya. Tuhan buat tak ada serupa dengan dia. Serupa dengan dia. Dia siapa tu dia tu? Dia Tuhan ke dia siapa? Dia hak kena katak tu. Hamba hak kena katak tu. Tuhan buat tak ada serupa dengan dia. Kalau mu kata minta peruduhlah muka mu, muduh muka orang serupa dengan mu, kalau itu serupa minta peruduh muka tak ada serupa dengan dia juga. Tuhan buat serupa tak dia. Tu hak asalnya, hak Nabi berkecek. Yang mari berubah. Tu berubah tu tak boleh pakai bukan hak Nabi. Mari dia orang hak Tuhan nak menyesat, hak nak sesat, nya ambil hak ubah tu jadi hak Nabi. Hak tu bahaya orang nak pakai hadis tu tak erti. Bahaya. Itulah panggil kaedah dia nya. Oleh itulah kita kena tahu nak pakai hadis, kita kena kenal Nabi. Nabi lah tuah hadis. Nabi tuah hadis. Kena hak dia kata, pas dia sungguh cara dia lagu mana. Tu yang panggil sunnah Rasulullah hak sungguh. Sunnah Rasulullah hak sungguh, cara Rasulullah, tariqah Rasulullah, laksud Rasulullah, kurikulum Rasulullah, bab Rasulullah, bab mana. Bukan sunnah Rasulullah makna perbuatan Rasulullah, tak kena. Hak tu panggil ya sepik ya lagu tu. Mana laksud dia habis. Cara Rasulullah mencapai agama, bawa agama hak Rasulullah siapa ni pesi mana, bab mana. Tu panggil sunnah Rasulullah. Bila benda hak dia tak buat baik Rasulullah lagu mana hak benda hak dia tak buat orangnya pergi buat. Tu kita kena tahu sunnah dia lagu mana, laksud dia lagu mana. Tu baru orang faham sunnah sungguh. Kalau orang duk faham sunnah kata benda hak Rasulullah buat panggil sunnah, Rasulullah tak buat panggil bid'ah, orang tu tak erti sunnah lagi. Orang tu tak faham hadis lagi. Orang tak erti hadis. Memang tak erti hadis. Sebab kalau dia baca hadis di sana, hadis beratus hadis menunjuk bahawasanya Rasulullah terima perbuatan hak dia tak buat, dan sahabat buat apa hak tak buat oleh Rasulullah, tabi'in buat hak tak buat oleh Rasulullah. Beratus-ratus hadis. Orang kalau tak tahu situ maka dia tak faham sunnah. Wallahu a'lam lah. Pagi ni masa tu amal sedekah banyak pagi ni tu. Pakat terimalah sedekah tu. Dek hujung ni tak boleh dah lah. Agak panggil curi. Oleh awal sedekah, dek hujung ni curi tak boleh. Dia mau tak jauh curi-curi gitu. Oleh tu nampak masanya kena beradu banyak ni dulu. Kalau ada masa kita nak kecek, nak tanya sikit lagi, boleh sampai pukul 11 lah, 10 minit lagi. Kalau tak ada agak, kita beradu banyak ni lah. Agak apa? Mulai ke. Jadi sahabat Rasulullah tak ni. Mulai hak pasal kita kecek saat ni. Nama dia tu tak ingat nama. Tak apalah, nama tu nanti. Sahabat Rasulullah tadi
Dia semaya baca qul huwallah, baca surah qul huwallah. Setiap rakaat pertama, rakaat kedua dia baca surah qul huwallah. Sedangkan Rasulullah tak semaya lagu tu, Rasulullah baca surah lain. Lepas tu tak berlawan dengan sunnah Rasulullah. Tak panggil berlawan. Ada. Habis tu suruh faham sunnah. Ni kita faham sunnah silat tu, kita kata berlawan. Kita tak erti sunnah Rasulullah. Kita tak faham sunnah Rasulullah, kita faham silap. Kita nak tahu saat ni siapa silap, siapa betul faham silap betul, kita tengok orang saat ni. Dua orang saat ni tu betul siapa? Jadi tok hakimnya Rasulullah, jadi tok hakim. Rasulullah jadi ayakam. Orang juru khasing. Seorang ni ramah, orang ramah tu, ramah. Banyak orang puak-puak duduk bawah dia tu kata tak kena buat lagu ni, tak betul dengan sunnah Rasulullah, tak betul, tak serupa dengan Rasulullah. Suruh beradu. Maknanya faham kata tak kena. Sebab buat hak tak buat oleh Rasulullah. Dia kata dah, aku tak kira, aku tak ada faham lagu tu. Aku nak buat sebab aku kasih ke surah qul huwallah. Lepas tu bila pergi berdepan Rasulullah, kena ke siapa? Kena siapa? Rasulullah kata, mau buat hak aku tak buat, mau masuk dengan kau ke tak? Rasulullah jawab itu tak? Rasulullah jawab agak tak? Ingat? Mai rukuang madalla. Dia jawab kata, Rasulullah jawab kata, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kepada surah qul huwallah, mung kasih kepada surah qul huwallah tu buat wimu masuk syurga. Rasulullah tak kata membuat hak aku tak buat masuk dengan kau tak kena, mu tak kena dengan sunnah aku dak. Orang hak faham kata buat hak Rasulullah tak buat tu, orang panggil lawan dengan sunnah, tak kena faham tu, pakai potong. Potong. Hak masa dulu tak kena, pas masalah ni nak kena. Rasulullah sendiri tak kata membuat hak aku tak buat masuk dengan kau. Rasulullah tak kata, pas kita nak pergi kata. Siapa pandai kita dengan Rasulullah, siapa pandai? Siapa lebih tahu sunnah Rasulullah? Kita dengan Rasulullah siapa lebih tahu? Orang hak mengaji lah ni lebih tahu. Ni hak Rasulullah sabitlah ada sah. Habis tu kita ada faham sunnah tak kena. Ya bukan mesti kata wis rupa belaka. Rasulullah kata bila semaya hendaklah baca Fatihah dan apa sabit di dalam hadis sahih, dan apa hak mudah daripada surah. Kamu ingat hak anda mau baca. Hak tu sunnah Rasulullah. Bukan kata turut dia semua. Kalau turut dia, puak kita ni banyak masuk dengan kau maya raya. Sebab apa? Rasulullah maya raya, satu raya dia baca surah Sabbihi dengan surah Hal Ata, surah Al-Ghasyiyah. Satu kali raya dia baca Iqtarabatis Sa'ah. Pas kita sini mana baca, tak biasa baca ayat. Tak imi hak dulu masuk dengan kau pula, tak baca Iqtarabatis Sa'ah, tak ingat. Sebab tak serupa Rasulullah. Lagu tu bid'ah lagu tu juga. Rasulullah dia baca kita tasbihi semua. Sebab apa? Khanu tak ingat dah, tak tahu mana tahu. Bertanya surah Iqtarabatis Sa'ah duk mana tahu, tak tahu. Tok Khatib tak baca surah Qaf, tak biasa baca surah Qaf di atas mimbar. Sahabat Rasulullah tengah sahabat kata aku tak ingat surah Qaf, malaki aku ambil di Rasulullah baca atas mimbar. Rasulullah bila dia ketepah baca surah Qaf, siapa sahabat ingat. Pas Tok Khatib lah ni baca tak? Tak baca, neraka juga Tok Khatib hari ni pun. Ada faham sunnah lagu tu tak? Tu nak ayat dia tak betul, faham sunnah tak betul. Mana cara Rasulullah sunnah? Maka cara Rasulullah semaya baca surah. Cukup tu kan bagi kerja sunnah lah tu. Lepas tu kalau tak baca surah, pokok kita tak baca surah, maya seorang lalu dah dua pisik lalu dah, bukan dua tamada dah, dua pisik lalu dah. Amin tu belah-belah tunduk dah. Tu dua pisik.
Kalau dua tamada amin duk ini lagi. Allahu akbar masa duk berdiri tu Allah. Dua bisik waladdallin amin. Amin tu ganti Allahu akbar. Allahu akbar oleh rakaat. Ha tu dua bisik ya panggil. Ni akak tak tu? Rasulullah baca surah. Sunnah pula ada sunnah hak sunat kita turun, ada sunnah hak wajib kita turun. Baca surah tu hak sunat kita turun, ya bukan wajib tak neraka juga. Betul. Ulama kita bagi betul, sangat-sangat betul hukum agama wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Tu ya bagi. Kalau bid'ah apa? Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah haruh. Tu. Tu ulama kita betul kena molek orang pandai ni. Orang tak pandai ni dia tak kena serabut kita. Jadi serabut. Wallahu a'lam. We bahas itu. We bahas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak berlawan. Tak berlawan. Kita buat tak serupa dengan Rasulullah, tak berlawan. Syaratnya jangan berlawan dengan cara Rasulullah. Jangan berlawan dengan kaedah Rasulullah. Jangan berlawan dengan Tuhan, jangan berlawan dengan Rasulullah. Tak serupa dengan Nabi buat, tak panggil berlawan dengan dia. Tu kena bahas itu. Dia buat baik lain, kita buat baik lain. Tapi duduk di dalam kerap hak dia dia panggil. Kalau berlawan sungguh Nabi kita semaya, kita tak semaya. Tu berlawan sungguh tu. Nabi puasa kita tak puasa. Tu baik lain sungguh. Nabi puasa baca Quran, kita puasa tak baca Quran. Tu yang panggil tak kena dah baik dia tu, baik dia. Baik dia baik sembun baik. Kita buat baik tamada dia panggil. Tak apa. Panggil sini sebab apa? Sama ni dekat boleh molek. Pada waktu molek tak boleh bid'ah. Ya duduk situ belakang. Kalau pahal hak situ saat ni tak apa. Kena tanya dulu, amba pakai sunnah Nabi, nak tanya buat apa molek? Nak tanya situ. Dia mau buat apa molek? Nabi tak buat, dia mau buat apa? Supaya Nabi tanya itu sana. Aku tak baca lagu ni, mu baca apa? Tu ya, tepat je duduk situ ya. Tak boleh kata Nabi tak buat, ya tak kena. Supaya orang kata sana, ramai sahabat kata mu buat hak Nabi tak buat. Kena tak? Tak kena. Tak kena tu. Walau beribu orang jangan buat Nabi tak buat, jangan buat Nabi tak buat. Tak kena sebab Nabi sendiri dia ada waktu mari kata buat ya semaya tak supaya Rasulullah buat, Rasulullah tak buat. Nabi tak jawab kata sungguh-sungguh buat tak kena mun neraka, jangan buat lagu ni. Nabi tak jawab lagu tu. Dia tak jawab lagu tu. Nabi kata tanya dia. Tanya dia buat apa? Benar baca Quran molek, baca surah molek, tapi yang kita buat lagu ni buat apa? Buat molek ni benar molek ke? Jamu makan. Amba tahulah awak mulutnya semula ikan wah. Tak ada mulai kambing dak, mulai ikan wah. Mulai belau. Lepas tu berah tak rebuh-rebuh berah. Tak ada we ketuk dak, we masak rebuh we ketuk tu nak buat sakit perut orang tak molek. Ya rebuh we masak molek berah. Lepas tu panggil orang makan. Lepas tu baca Fatihah, baca qul huwallah, hadiah pada orang-orang mati. Lepas tu baca sejarah beranak Nabi. Selawat pada Nabi, doa we selamat, doa apa orang mukmin tak selamat belaka, selamat negeri-negeri Islam. Ada. Tu molek. Tu molek dia panggil. Molek dak benda ni? Benda hak bila saat ni berjamu makan molek dak? Baca Quran hadiah ke orang mati molek dak? Tu selawat pada Nabi molek dak? Baca sejarah Nabi molek dak? Baca doa molek dak? Benda ni benda agama. Bila benda agama tanya mu buat apa? Aku buat tak tergamuk kau orang. Hak tu tak boleh sungguh tu bid'ah. Panggil. Tak buat nya tak mari moh aku. Nya tekan, tak iman nya tekan nak duit. Wak molek nak duit. Nya mari naik tak rumah dah nyeci sorang-sorang kena buat hak tu bid'ah nama dia. Dalalah, berdosa. Buat bukan ikhlas, bukan kerja agama. Boleh? Kalau dia buat apa? Aku syukur nikmat Tuhan, kasih pada Nabi, syukur Nabi beranak, syukur aku kasih. Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu boleh duduk sekali dengan orang dia kasih. Kasih Nabi boleh duduk dengan Nabi. Buat molek kerana syukur nikmat Tuhan, syukur dengan beranak Nabi, kasih Nabi. Hak ni paling besar.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Allah kata, orang kasih kepada rahmat Allah, kasih kepada pemberian Allah, orang ni lebih baik daripada harta hak dia ada himpun di atas dunia ni lagi. Ada di niat kita. Amba ajar dah dulu ke? Pandai ilmu matematik dah. Ilmu matematik. Tahu ilmu matematik? Lekanik. Ilmu lekanik. Mana ada ilmu lekanik? Tak ada lekanik. Ilmu hisab, ilmu buat luk kunhan. Mana ada? Ilmu buat tak sah kunhan payah. Ilmu buat ada ilmu buat. Pandai dah. Kalau sikit-sikit, kalau juta-juta tak pandai nak buat dah kita. Sikit-sikit boleh. 2 campur 2 jadi berapa? 2 campur 2? Tak anah tu, tak anah ni, tak boleh ngaji dah. Tak anah ni. Jadi apa 2 campur 2? 4 dah. 4 campur 4? 8. 8 campur 8? 16. 2 campur 2 jadi kosong, kena tak? Kena tak? 2 campur 2 jadi kosong? Tak berani. Nak kena ke mana 2 campur 2 jadi kosong? Tak apa. Tu ilmu matematik je panggil. Apa tu nak ajar ilmu matematik ni? Jamu makan molek tak? Boleh pahala tak? Nah, orang tanya Nabi, ayyul amali afdal? Apa amalan yang lebih afdal? Apa amalan hak lebih? Nabi jawab kata tut'imut ta'am. Mung jamu makan. Nombor 1, amalan nombor 1. Jamu makan lebih pahala. Selawat ke Nabi molek boleh pahala tak? Molek. Baca sejarah beranak Nabi molek tak? Kasih Nabi molek tak? Berdoa molek tak? Molek. Kalau itu kita capur. Buat jamu makan buat dengan selawat ke Nabi. Jadi berapa? Jadi molek ke jadi tak molek? Molek. Lepas tu capur pula dengan baca sejarah beranak Nabi. Molek tak? Lepas tu capur pula kasih Nabi. Capur pula berdoa. Pandai matematik tu. Apa? Bila capur molek, capur molek, tubik tak molek, bid'ah dalalah. Orang tu tak erti lekanik. Orang tak pandai 2 campur 2 jadi sun. Apa boleh ke orang ni nak mengajar orang? 2 campur 2 jadi sun. 4 campur 4 jadi sun. 8 campur 8 jadi sun. Apa boleh ke lagu tu? Ada ke ada harga tu? Ke ada apa? Jamu makan molek. Bawa capur dengan selawat Nabi bid'ah. La ilaha illallah. Aku mananya gila kok berat. Tak erti ilmu lekanik dia panggil. Tu ya. Kalau kata jamu makan molek, nyagi buat dengan ria. Tu sungguh. Dia panggil nyagi lok. Song lok. Song jadi sun. Boleh sun lop song jadi sun. Tak boleh lah. Ya tak boleh cap lop ya tak boleh. Tak boleh panggil. Hati ya kedah bukan ada bayar nak bawa ni tak apa dah. Nak baca hadis Quran tak pandai, baca Quran tak kena sadok baca lah buat kita tu. Baca pun tak erti kali. Baca nak bunyinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.